Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni Kak Didi, Aunty Didi nak cerita pasal koleksi kisah pedoman daripada Al-Quran. Sini. Okey. Tajuknya ialah Kisah Dua Kebun. Okey. Kisah ni kita ambil daripada surah, sekejap Kak Didi check. Daripada surah Al-Kahfi, daripada surah Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 42 yang menceritakan tentang kisah dua buah kebun. Okey. So Kak Didi, so adik-adik kalau nak pergi check sendiri, nanti boleh check sendiri dekat dalam Quran. So baca tafsir ke, tanya parents ke kan, pasal apa semua. Tapi aunty just cerita pasal berkenaan kisah dua kebun ni. Okey? Okey. Pada zaman dahulu, ada dua orang sahabat. Seorang daripada mereka ialah peladang yang kaya, manakala seorang lagi ialah pekebun yang miskin. Peladang itu memiliki sebidang tanah yang luas sangat-sangat. Dia sangat berjaya bercocok tanam sehingga tanahnya menjadi dua buah ladang yang cantik dan subur. Ladangnya itu ditanami dengan pelbagai jenis bunga dan buah-buahan, terutamanya buah anggur dan kurma. Anggur dan kurma mahal tau, bukan murah. Okey. Ladang anggur itu ditanam berselang-seli dengan pohon palma. Okey. Ada pula anak sungai mengalir di tengahnya. Oh, macam syurganya, cantiknya. Mesti bayangkan kebun cantik, atau ada anak sungai. Cantiknya. Sewaktu peladang itu melawat ladangnya, dia terpesona. Dia sendiri, owner sendiri terpesona melihat buah-buah yang sedang masak. Hatinya berasa begitu bangga. Pada bangga tu menjadi angkuh. Kerek. Macam, wah, cantiknya buah ni semua aku punya ni. Macam itu. So, dia berfikir bahawa semua itu disebabkan dia rajin dan bijak. Dia lupa bahawa nasibnya itu adalah rahmat daripada Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah, tak ada seorang pun kat dalam dunia ni yang boleh mencapai kejayaannya. Tak ada seorang pun yang boleh mencapai kejayaan di muka bumi ini tanpa pertolongan Allah. So guys, macam mana pun Allah yang akan bantu kita. Tak kira lah yang Muslim atau tidak, yang bagi rezeki apa semua, kita kena yakin 110%, 1000% pun tak apa, memang Allah yang bagi kita semua rezeki. Okay, back to the story. Pada suatu hari, pekebun miskin datang menziarahinya. Peladang tu kerek lah kan. So dia membawa pekebun miskin itu bersiar-siar kat dalam kebun dia sambil melihat ladang-ladangnya, dan dengan bangga dia berkata, saya lebih kaya daripada awak, dan keluarga saya lebih kuat daripada keluarga awak. Dia terus berkata lagi dengan riak dan angkuhnya, sudah pasti ini semua tak akan musnah. Dengan perasaan sombong dan bongkak disebabkan kekayaannya, dia terus menafikan hari pengadilan. Tahu tak hari pengadilan tu apa? Hari pengadilan tu kiamat. Dan dia terus cakap, saya juga tak percaya dengan adanya hari kiamat. Kalau orang sekarang kata, nonsense, no way man, tak, macam itulah. So, kemudian dia menambah, malahan jika saya kembali kepada Tuhan saya, garanti saya dapat tempat yang lebih baik, sebab saya kaya. Orang kaya mesti lagi dapat tempat yang best. Kat dunia pun dapat tempat best, kat akhirat mesti lagi best. Itu kata dia. Kata si kaya yang berangan-angan ni. Dia tak fikir pun sedikit apa dia cakap tu, semua adalah angan-angan belaka. Okay. Apabila pekebun miskin itu mendapati sahabatnya itu berkelakuan salah, dia cuba membetulkannya, lalu berkata, adakah
kamu beriman kepadanya yang telah menciptakan kamu daripada tanah, kemudian daripada setitik benih, lalu dia membentuk kamu menjadi seorang lelaki yang sempurna. Dia terus berkata, bagi diri saya, Allah adalah Tuhan saya dan saya tidak akan menyekutukannya dengan apa-apa sekalipun. Dia terus memberi nasihat supaya peladang itu tidak bermegah-megah dengan ladangnya, tetapi hendaklah mempunyai perasaan rendah hati dan berkata, apa yang Allah telah habiskan sudah pasti akan berlaku. Tidak ada kekuatan dekat dunia ini kecuali Allah SWT. Walaupun saya ini lebih miskin daripada awak dan dirahmati dengan anak yang tak ramai, pekebun miskin itu terbujar, namun Tuhan saya mungkin menganugerah kepada saya ladang yang lebih baik daripada ladang awak. Dia berkuasa. Allah SWT berkuasa menghantar petir dari langit untuk memanah ladang anggur awak sehingga menjadi padang jarak padang terkukur, atau mengalirkan airnya jauh ke dalam bumi sehingga awak tidak lagi mendapat apa-apa manfaat daripadanya. Begitulah hujah pekebun miskin itu. Pada keesokan harinya, ladang itu ditimpa bencana. Segala buah telah musnah. Peladang itu menggenggam tangannya dengan perasaan sedih yang teramat sangat kerana semua pokok anggurnya telah hampir ranap. Setelah melihat keadaan ini, dia menyedari akan kesalahannya dan berteriak, dengan itu, saya tidak akan menyembah Tuhan selain Allah SWT. Jadi, anak-anak semua, kisah ini bertujuan untuk memberi pengajaran kepada hamba-hambanya supaya tidak bercakap sombong dan takbur, tapi hendaklah bercakap dengan rendah hati. Apa sahaja yang Allah habiskan sudah pasti akan berlaku. Tidak ada kuasa melainkan dengan kekuasaan Allah SWT. So, moral of the story, jangan riak, jangan takbur, jangan belagak, jangan kerek, jangan angkuh. Tu semua perangai iblis. Jadi kita tak payah ikut. So, kita kena rendah hati, tawaduk dan sentiasa ingat pada Allah. Orang miskin, orang kaya, Allah tak pandang tu semua. Kat akhirat kelak dia hanya tengok kita punya amal saja. Okay? So, anak-anak, don't worry. Jangan risau sangat pasal kaya miskin. Everyone sama saja kat mata Allah. Jangan perlukan pandangan daripada orang manusia ni. No, nonsense. Tak perlu, okay? So, selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.